keluar ke masjid. Bila dia sampai di masjid, dia mendapati ada satu halqah. Halqah maksudnya sekumpulan orang duk lengkong. Muawiyah tanya mereka. Muawiyah kata, ma ajlasakum, yang hampa duduk berimpun macam ni hampa buat apa? Muawiyah pergi masjid. Bila sampai di masjid, tengok ada satu lengkong, satu kumpulan orang duk lengkong. Muawiyah tanya mereka, ma ajlasakum, ni hampa duk buat apa? Qalu, jawab mereka ni, jalasna nazkurullah, kami duk berzikir pada Allah. Geng yang duduk lengkong dalam masjid ni, mereka kata, nahnu nazkurullah, kami tengah duk berzikir pada Allah. Qala, kata Muawiyah, Allahi ma ajlasakum illa zak. Muawiyah kata, demi Allah, betulkah hampa ni duduk semata-mata kerana zikrullah? Betul kan ni hampa duk lengkong ni pasal duk zikrullah, duk berzikir pada Allah? Kan hampa duk bersembang pasal anjing ni? Tak masuk lagi, tajuk tu tak masuk lagi. Qalu wallah ma ajlasana illa dhak. Dia kata, wallah, demi Allah, kami duduk ni memang kami berzikir pada Allah, tak ada lain. Qala, kata Muawiyah, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Muawiyah kata, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tanya hampa, dan hampa bersumpah waktu nak jawab dekat aku tanya ni bukan kerana tohmah, bukan kerana aku tak percaya hampa. وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan, dia kata tidak ada orang yang menerima hadis daripada Nabi SAW lebih sikit daripada aku. Muawiyah ini di antara sahabat yang ada meriwayatkan hadis, tapi sikit aja. Nak banding dengan Abu Hurairah, nak banding dengan Anas bin Malik, nak banding dengan Abu Sa'id Al-Khudri, nak banding dengan Aisyah, dia kata, aku ni siapa? Aku ni di antara sahabat Nabi yang cukup sikit riwayat hadis Nabi. Cuma di antara benda yang aku ambil hadis daripada Nabi ni, dia kata, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabih. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam serupa macam aku tadi. Satu hari Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi ke masjid. Bila Nabi sampai di masjid, ada satu halaqah. Ada sekumpulan orang duk melengkong di masjid. Macam mana aku mai tadi, aku tengok hampa duk lengkong, duk bersembang. Nabi dulu pernah, Nabi pergi masjid, jumpa orang duk lengkong dalam masjid macam ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ajlasakum. Dan Nabi tanya depa macam aku tanya hampa tadi. Nabi kata, ni hampa duk lengkong ni, hampa duk buat apa? Macam mana aku tanya hampa tadi, macam tu Nabi SAW tanya orang yang Nabi jumpa duk lengkong dalam masjid hari tu ni. Qalu, dan jawab orang yang Nabi tanya ni, jalasna nazkurullah. Depa kata, kami duk ni, kami duk berzikir pada Allah, sama macam hampa jawab kat aku tadi. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Geng yang Nabi tanya, dia habaq dekat Nabi, dia kata kami berzikir pada Allah, bahkan kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kami untuk dapat hidayah Islam. Ni kami duduk lengkong ni, selain daripada duduk berzikir, kami terima kasih kepada Allah. Dalam ramai-ramai orang, Allah pilih kami untuk terima Islam. Wa manna bihi alaina
Kami terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Islam pada kami. Islam ini satu anugerah. Pak penakan Nabi sendiri Allah tak bagi dia terima Islam. Tiba-tiba orang yang bukan pak penakan, yang bukan adik-beradik, tiba-tiba Allah pilih untuk menganugerahkan hidayah Islam kepada mereka. Maka mereka kata kami syukur pada Allah. Kami duduk lengkong ni, kami zikrullah, kami berzikir pada Allah dan kami memuji Allah kerana Allah pilih kami untuk terima Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahi ma ajlasakum illa dhak." Nabi tanya depa macam aku tanya hampa tadi, Muawiyah kata. Nabi kata, adakah betul hampa duduk dalam majlis ni, hampa duduk lengkong dalam masjid ni, betul hampa duduk berzikir kepada Allah tidak kerana lain? Macam mana Nabi tanya depa, macam tu aku tanya hampa tadi. Betul ke hampa duk lengkong ni, hampa duk zikrullah? Betul ke? Qalu, jawab sahabat yang Nabi tanya ni, wallah ma ajlasana illa dhak. Dia kata, wallahi, demi Allah, kami duduk ni memang kami duk zikrullah. Kami tak buat benda lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Nabi kata dekat mereka, macam aku kata kat hampa tadi. Demi Allah, aku tanya hampa bukan kerana aku nak tohmah hampa. Bukan kerana aku tak percaya dekat hampa. Walakinnahu atani Jibril. Nabi kata yang aku tanya hampa ni pasal apa? Pasal bila aku jumpa hampa, Jibril mai jumpa aku. Fa akhbarani. Jibril habaq dekat aku. Nabi kata, annallaha azza wa jal yubahi bikumul malaikah, bahawa Allah Subhanahu wa taala berbangga dengan hampa ni di depan malaikat dia. Pasal itu aku tanya hampa, bila hampa kata hampa duk berzikir pada Allah, aku nak reconfirm benda ni, betulkah hampa duk ni duk berzikir pada Allah? Bila hampa jawab kata betul, kami duduk ni tidak ada kerana lain, tidak ada sebab lain melainkan kerana nak berzikir kepada Allah, maknanya majlis zikir ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Pasal apa? Baru tak syak Jibril mai jumpa aku. Jibril habaq dekat aku bahawa annallaha azza wa jal, bahawa Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jal yubahi bikumul malaikah. Allah bangga dengan hampa ni di depan malaikat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud hadis ni apa dia? Kita disuruh supaya banyak berzikir kepada Allah, kerana majlis zikir itu adalah majlis yang Allah Subhanahu wa taala bangga di depan malaikat dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alayhi, atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man qala hina yusbih wa hina yumsi. Siapa yang pagi petang mulut dia duk kata. Barang siapa yang baik pagi baik petang mulut dia duk kata subhanallah wa bihamdi. Very simple. Siapa yang ada masa lapang, tak kira siang, tak kira malam, tak kira pagi, tak kira petang, mulut ni basah dengan sebutan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah, 100 kali dia kata. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala.
Nabi kata siapa yang pagi petang mulut duk sebut subhanallah wa bihamdih, maka esok pada hari kiamat esok tidak ada orang lain yang lebih baik daripada orang yang duk kata tu pada ketika pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melainkan orang yang lebih baik daripada orang yang duk kata subhanallah wa bihamdih 100 kali ini ialah orang yang kata subhanallah wa bihamdih lebih pada 100 kali. Nabi SAW kata, siapa pagi petang duk sebut subhanallah wa bihamdih kurang-kurang 100 kali, hari kiamat esok tak ada manusia yang lebih baik di waktu pergi menghadap Allah melainkan orang yang sebut subhanallah wa bihamdih 100 kali. Kalau ada pun orang yang lebih baik daripada orang ni, ialah orang yang lebih daripada 100 kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan benda ni tuan-tuan, nampak very simple. Tapi kebiasaan itu, dia akan bawa menjadi kebiasaan di ketika sakaratul maut. Yang tu yang important, yang tu yang penting. Bukan semua orang tuan-tuan menjelang kematian mulut boleh duk sebut subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Bukan semua orang boleh sebut. Orang yang boleh sebut adalah orang yang biasa dengan sebutan itu. Allah akan rezekikan benda tu kepada dia menjelang akhir hidup dia. Mulut dia mai benda ni. Tidak cukup dengan itu, di hari akhirat esok dia pergi menghadap Allah dalam keadaan dia duk gendong benda yang paling baik yang Allah nak tengok. Allah kata tidak ada orang yang lebih baik daripada dia ni melainkan orang yang sebut lebih pada dia ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Amru bin Maimun radhiyallahu an, kata dia, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 mirar kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata siapa yang duk sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kana kaman a'taqa 4 anfus min waladi Ismail. Tuhan bagi dekat dia pahala seumpama dia memerdekakan 4 orang daripada kalangan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tuan-tuan, kita bertuah dan kita beruntung. Pasal apa? Pasal kita jadi orang Islam, kita jadi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan peluang untuk buat pahala macam ni. Ini anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah. Satu benda yang simple, satu benda yang ringan, mulut nak sebut, tapi besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan mai daripada hadis yang dhaif, jauh sekali. Dia bukan hadis maudhu'. Sebaliknya, dia mai daripada hadis yang sahih, riwayat Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu lebih baik. Maksudnya apa? Sebut subhanallah wa bihamdih 100 kali, sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu lebih baik daripada kita duk bertengkar pasal anjing. Tu baru nak masuk.
Lebih baik daripada kita pergi duk bertengkar pasal anjing. Tuan-tuan, kita duk zaman lah ni, zaman semua orang ada WhatsApp. Ni yang kata WhatsApp ataupun orang belah disebut WhatsApp. Kan? Kejadian jadi di satu tempat within second. Dalam 10 second, 15 second, sebelum seminit kita dah dapat gambar dah. Puting beliung di Pandamaran. Pendang tak cakap lah ni. Habis dah. Pendang lepas dah. Dia pergi singgah di Pandamaran, Kelang. Benda baru jadi sebelum seminit gambar dah sampai di Jitra. Kita duduk zaman tu. Macam itulah cerita pasal anjing ni. Ya Allahu Akbar. Habis tenggelam semua benda. Duk sembang pasal tai anjing dengan ayam liung anjing. Daripada Tok Mufti sampai kepada profesor di universiti, sampailah kepada kita di bawah ni. Dalam WhatsApp group ni sampai jadi perbalahan. Apa benda? Benda tu nak pergi berbalah ni apa benda? Berbaloi ke kita nak berbalah tentang hal anjing ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtana kalban laysa bikalbi sayd wala mashiyah wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani, yani kulla yawm. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa iqtana kalban, bela anjing sebagai pet. Bang siapa bela anjing sebagai menatang kesayangan. Dia bela anjing macam dia bela kucing. Dia bela anjing macam dia bela arnab. Bang siapa yang bela anjing, yang pelihara anjing macam dia bela menatang kesayangan. Laisa bikalbi sayd, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk memburu. Wala masyiyah, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk jaga menatang ternakan dia. Wala ard, dan anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk menjaga tanam-tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawm. Allah akan minus, akan tolak pahala yang dia dah buat. Tiap-tiap hari Allah tolak 2 qirat. 2 qirat maksudnya pahala sebesar bukit Uhud 2 kali. 2 kali bukit Uhud. Ini anjing. Ini yang kata anjing ni. Satu binatang yang Islam meletakkan dia macam tu. Kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan nak memburu, kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan untuk jaga menatang ternakan lembu kambing kita, kalau kita guna dia untuk jaga tanam-tanaman kita, tak apa. Tapi kalau kita guna dia, kita beli dia, kita simpan dia, kita pergi duk gomoi dia, kita pergi duk ambil gambar, dukung dia, kita pergi duk cum hati hubun-hubun kepala dia, kita pergi duk selfie dengan dia. Tiap-tiap hari Allah minus, Allah tolak pahala yang kita duk buat ni. Kita sembahyang qabliyah subuh yang kata pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lepas sembahyang subuh kita duk baca Quran sampai 4-5 muka. Lepas tu kita pergi jumpa orang susah, kita dengan senang hati bagi sedekah dekat dia RM5, RM10. Ni semua pahala yang kita duk buat ni, kalaulah ada tara besar bukit Uhud, Allah tolak 2 bukit Uhud. Kerana hang pergi duk bela anjing, buat pet, buat binatang kesayangan hang. Itu anjing. Hadis yang kedua riwayat daripada Maimunah. Dia ada 2 riwayat. Satu, tuan-tuan tengok di dalam Sahih Muslim, riwayat Maimunah pun ada, riwayat Aisyah pun ada. Matan lebih kurang sama.
Saya ambil yang riwayat Maimunah. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha yawman wajiman. Faqalat Maimunah ya Rasulullah laqad istankartu hay'ataka mundzul yawm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril kana wa'adani an yalqani al-lailah falam yalqani wallahi ma akhlafani. Qala fazalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmahu dhalik ala dhalik summa waqa'a fi nafsihi jirwu kalbin tahta qustatin lana fa'amara bih fa'ukhrija summa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi ma'an fanadaha makanah falamma amsa laqiyahu Jibril faqala lahu qad kunta wa'adtani an talqani al-bariha. Qala Jibril ajal walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Semua saya ambil daripada hadis Muslim. Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari itu giliran Nabi di rumah dia. Nabi isteri ramai, Maimunah salah seorang isteri Nabi. Hari itu giliran Nabi tidur di rumah Maimunah. Tiba-tiba asbaha yauman wajiman. Tiba-tiba pagi itu Nabi bangkit, hal keadaan Nabi ni nampak wajiman ni maksudnya nampak sengap, nampak muka sedih. Itu maksud wajiman. Nabi ni satu orang manusia yang ceria. Tapi pagi itu Nabi bangkit tidur, bangkit di rumah isteri dia Maimunah. Rupa Nabi ni nampak tak seronok, nampak tak ceria, nampak Nabi banyak diam, Nabi nampak macam susah hati. Faqalat Maimunah. Bila Maimunah tengok keadaan Nabi macam tu, dia tanya Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni dia macam kita duk baca di masjid ni lah. Perubahan riak muka Nabi ni, bukan kata isteri lebih lagi, isteri sangat rapat, tidur sebantai. Sahabat-sahabat Nabi pun mereka boleh capture perubahan wajah Nabi. Nabi marah ke, Nabi seronok ke, Nabi mereka boleh tahu. Apatah lagi isteri Nabi Maimunah radhiyallahu anha, dia isteri Nabi. Dia bangkit tidur pagi, nampak Nabi tak ceria, nampak Nabi tak seronok, nampak Nabi banyak diam daripada bercakap. Maimunah tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah laqad istankartu hayataka mundzul yaum. Dia kata ya Rasulullah, ni sejak daripada sehari ni, dia kata daripada pagi tadi sampai lah ni, saya tengok muka abang nampak macam susah hati. Maimunah tanya Nabi, dia kata abang ada masalah apa? Daripada pagi tadi ni dah nak sehari dah, saya nampak abang ni nampak macam ada benda tak settle. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril kana wa'adani an yalqani al-lailah. Nabi kita cerita dia macam ni, Jibril janji nak jumpa aku semalam. Nabi kita semalam patut Jibril jumpa aku. Falam yalqani. Jibril tak mai. Mana aku tak susah hati? Jibril sudah janji dia nak jumpa aku semalam. Aku tunggu sampai siang. Jibril tak mai. Apa salah aku? Tak kena aku tang mana? Apa hal ni? Aku ditinggalkan dalam keadaan tertanya-tanya. Aku jadi tak seronok hari ni.
Wallahi ma akhlafani. Nabi kata demi Allah, Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Nabi kata Jibril dia bukan macam orang. Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Kalau dia janji nak jumpa, dia mesti mai. Tapi pasal apa Jibril tak mai? Qala, kata rawi hadis itu, fazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumahu dzalik ala dzalik. Rawi hadis kata Nabi memang keadaan macam itulah, daripada awal pagi bangkit tidur tadi sampai tak seronok. Summa waqa'a fi nafsihi jirru kalbin tahta fustatin lana. Dalam pada Nabi duk tak seronok tu, tiba-tiba mata Nabi sudah tangkap seekor anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur Nabi. Jirwu kalbin maksudnya anak anjing duk ada dalam rumah. Duk ada dalam rumah Nabi, rumah Maimunah ni, duk bawah pangkin anak anjing. Dalam pada Nabi duk susah hati, Jibril janji nak mai semalam tak mai. Dalam pada duk susah hati tu, tahu mata sudah nampak anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur. Fa amara bih fa ukhrija. Nabi perintahkan, Nabi kata, bawa keluar anak anjing tu. Maka anak anjing tu dibawa keluar. Summa akhadha bi yadihi ma'an. Kemudian Nabi pergi ambil air. Fanadhaha makanah. Nabi pergi percik-percik tempat anjing duduk tadi di bawah pangkin tu. Nabi pergi duduk percik tempat tu. Falamma amsa laqiyahu Jibril. Petang tu Jibril mai. Yang janji nak mai semalam tak mai, sampai sehari ni duk tunggu tak mai, petang Jibril mai. Faqala lahu, Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, qad kunta wa'adatani an talqanil bariha. Nampak Jibril, Nabi terus kata, Nabi kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Qala Jibril kata dekat Nabi, ajal. Ya, betul. Aku tak lupa. Memang aku janji nak mai semalam. Walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Tapi nama kata kami, bangsa malaikat ni, kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada surah, ada gambar. Surah ni dia satu perbincangan lain pula. Kita dah baca dah dulu di Masjid Negeri Pulau Pinang. Surah ni ada satu pihak kata berupa objek patung yang apabila suluh cahaya dia menghasilkan shadow, bayang. Kalau ada benda jenis macam ni dalam rumah, malaikat rahmat, malaikat Jibril tak masuk. Hak masuk malaikat maut aja. Dia ni tak ada pantang apa. Ang duk tang mana pun cukup time dia sampai. Ni pergi baca hadis ni kata ini cantik ni mau uruh banyak lah rumah bagi malaikat maut tak mai dah. Dia ni tak ada pantang. Lain malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat apa dia pantang banyak. Jibril kata, kami yang kata bangsa malaikat ni kecuali malaikat maut, kami tidak boleh masuk dalam rumah, la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada surah, sama ada patung ataupun surah dalam arti kata gambar berlukis. Gambar berlukis. Kita pergi Central Market di Kuala Lumpur, dia ada artis-artis jenis rambut panjang, pakai bareta, jenis ni. Berapa nak lukis gambar? Dia kata berapa? RM50. Boleh jadi elok kah? Dia tunjuk gambar dia lukis dah. Gambar macam-macam orang. Kita kata lama kah? Dia tengok muka kita nampak tak apa susah sangat. Kan? Dia kata hidung macam jambu ayam ni, tak ada apa. Dia kata ni bagi kat saya 45 minit. Dia kata. Kita pun kata alright bos, kita pun duduk.
Tengok-tengok sebiji macam kembang kita. Bawa balik pergi tempat frame bagusnya, gantung sama besar dengan Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub punya gambar. Bubuh kedebuk di dinding tu. Jibril tak masuk. Jibril tak masuk. Dia kata, yang ni bagi Ismet ulam raja jangan masuk. Dia kata, aku tak masuk rumah macam ni. Yang tu dia panggil surah, gambar lukis. Maka Jibril kata dekat Nabi, aku tidak mukir janji. Aku bukan kata nak main semalam, aku tak main, aku mukir janji, aku lupa dah. Aku tak mukir janji dan aku tak lupa. Cuma masalahnya, kami bangsa malaikat, kami tidak boleh masuk dalam rumah yang di dalam rumah itu ada kalbun, ada anjing dan ada surah, ada gambar ataupun patung. Kami tak masuk. Rumah yang tadi ada anjing duk buah pangkin. Jibril kata, aku main dah kemarin. Tengok anjing ada. Aku balik. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam lambat cerah pagi esok, Nabi panggil orang-orang dia, Nabi arahkan supaya bunuh anjing-anjing hadu ada. Pasal apa? Pasal ini leceh punya kerja. Tapi duk dukung, duk selfie ni. Oh, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi apa dia? Satu, pengajaran dia, anjing tak boleh dibelah sebagai binatang kesayangan. Tak boleh. Anjing hanya boleh dibelah kalau sekiranya untuk tujuan nak berburu, ataupun untuk nak bagi jaga kebun, ataupun nak bagi jaga menatang ternakan. Itu boleh. Pengajaran yang kedua, anjing kalau ada dalam rumah, malaikat Jibril, malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah itu. Dan benda itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, alaikum bil aswadil bahim dhi an-nuqtataini fa innahu syaitan. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, alaikum bil aswadil bahim. Menjadi kewajipan hampa pi bunuh anjing hitam. Bahkan anjing hitam itu dhi an-nuqtataini, yang ada 2 titik putih di body dia. Dalam setengah tafsir hadis ni, dia kata apa? 2 titik putih itu ada di kening dia. Itu tafsiran hadis. Tapi dalam hadis dia tak sebut di mana. Dia kata anjing hitam yang mempunyai 2 nuqtah, 2 titik putih. Pasal apa? Fa innahu syaitan. Nabi kata kerana itu bukan anjing sebenarnya, itu jelmaan syaitan. Tuan-tuan nak percaya, tak mau percaya, tuan-tuan punya pasal. Itu hadis Nabi. Kan? Takut juga bila duk baca benda-benda macam ni, sekali ada pencinta anjing pula duk dengar lagu duk ayak mata belenang, dengar dia kata ni awak ni duk abang suruh bunuh anjing pula. Ya Allah, awak dah ada manusia zalim, kejam macam ni. Tak mau. Kita baca hadis. Hadis abang macam tu. Tidak bermakna Islam ini satu agama yang nak berlaku zalim, nak buat tahana, nak buat naya anjing. Tak. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis Nabi SAW cerita pasal imra'ah baghi. Adalah hadis riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata anin Nabi SAW annam ra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmi harin fi yawmin harin yutifu bi bi'rin. Itu hadis dia. Qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat, Nabi kata dulu ada satu kes, satu orang perempuan pelacur, satu perempuan bari, perempuan jahat, pelacur. Tiba-tiba satu hari ra'at kalban
fi yaumin harin. Dia nampak anjing pada hari yang sangat panas, hari yang panas terik. Dia perempuan pelacur, jalan-jalan-jalan tengah padang pasir, nampak anjing di tengah panas terik, yang anjing itu yutifu bibi'rin, duk tawaf telaga, duk pusing telaga. Dia dahaga yang teramat sangat, tapi apakan daya, dia anjing. Dia nak turun pergi ambil air tak boleh. Dia duk pusing telaga tu. Qad adla'a lisanahu minal atash. Nabi kata lidah dia duk terjelan pasal terlampau dahaga anjing ni. Fanaza'at lahu bimuqiha. Perempuan pelacur ni bila tengok anjing ni dahaga yang amat sangat, dia jatuh kesian. Dengan menggunakan kasut dia pergi cedok air telaga, bagi anjing ni minum. Nabi kata faghfira laha, sebagai balasan kepada dia buat baik ke anjing itu, Allah ampunkan dosa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis itu bukan dalil untuk selfie dengan anjing. Hadis itu adalah hadis yang nak bagi tahu dekat kita bahawa anjing ini walaupun dia binatang yang najis, walaupun perbahasan tentang najis tu pula dia main satu bab pula. Ada sebahagian ulama kata najis, seluruh badan dia tu najis. Ada sebahagian ulama kata no, kalau kita kering dia kering, pegang tak apa. Kalau salah satu parti, salah satu pihak basah pegang, najis, kena sama satu ayak tanah 6 ayak mutlak. Ada sebahagian ulama kata no, yang najis tu cuma ayak liok dia yang duk melenjar dengan najis dia bila dia berak dan kencing. Hal lain tak najis. Itu perbincangan, tapi pokok pangkalnya anjing ni binatang najis. Itu pokok pangkalnya begitu. Di mana najisnya Allah yang lebih mengetahui. Tetapi petunjuk daripada hadis Nabi SAW duk mai dekat kita. Tuan-tuan, apakah sebaik-baik petunjuk kepada kita? Sebaik-baik petunjuk kepada kita ialah hadis Nabi SAW dan Al-Quran itu sendiri. Detail petunjuk hadis. Dia mai hadis daripada Abi Hurairah. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu 7 marrat aw lahunna bit-turab. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bekas ayam yang dijilat oleh anjing itu akan jadi suci apabila kita basuh bekas yang anjing jilat tadi ni dengan 7 kali air. Sekali yang pertamanya dengan air tanah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya anjing tu dia pergi jilat bekas, satu besen ada air dalam tu, dia main jilat air tu. Bekas tu kena sama. Najis tak najis anjing ni? Najis. Tapi walaupun dia satu binatang najis, boleh tak boleh kita pergi buat tahanan kat dia? Saja-saja lalu tepi dia, ambil paupah-nyok ke depan bagi belakang dia. Saja-saja tengok dia duk tidur, pergi ambil batu hampuk atas belakang dia. Adakah itu Islam suruh? Islam tak suruh benda tu. Islam suruh kita berlaku ihsan kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Tapi sampai nak buat satu kempen, nak pergi hajar orang, itu tak disuruh. Padan dengan habang aja. Ini anjing, cerita dalam agama dia macam ni. Kalau terkena najis dia kena buat macam ni. That's all. Saya yang paling kesian dalam episod ni dekat ustaz tu lah. Ustaz Iqbal ke apakah nama dia. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh tengok. Masya Allah, orang bagus. Dan trend masyarakat kita hari ni, bukan nak ambil tahu daripada A sampai Z. Dia nak boh ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita baca dalam Facebook, mereka punya duk hantam ustaz ni, Masya Allah. Walhal dia tak dengar pun apa ustaz ni cakap di dalam program ni. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh keluar balik YouTube
Dia bercakap daripada awal sampai habis. Dia explain everything. Cantik. Ustaz Iqbal ni, kalau tuan-tuan tengok muka dia pun lagi jernih daripada Ustaz Samsuri. Saya pun tengok dia, Masya Allah. Tak mungkin Ustaz ni orang duk buah dia, sedangkan orang tak tahu apa cerita sebenarnya. Tuan-tuan, awat kita jadi macam tu. Lagi baiklah kita pergi sebut Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan, tolonglah, sudahlah kita perangai suka nak hukum orang, gopoh gapah, tergesa-gesa ni, sudah. Ambil tahu ujung pangkal cerita, baru kita tahu. Yang silap ni apa dia? Geng yang duk selfie ni. Depa ni silap. Pasal apa? Depa terlajak. Ustaz tu tak suruh buat lagu tu. Depa yang terlajak pergi buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada semua hak kita baca tadi apa dia? Satu, walaupun anjing tu binatang najis, tapi kita tetap dijanjikan pahala kalau kita ada ihsan tolong dia. Satu. Yang kedua, jangan tak pasal-pasal kita pergi buat tahanah dan buat nayah kepada makhluk Allah yang bernama anjing. Jangan. Yang ketiga, tapi kita tak disuruh sampai ke tahap nak pergi dukung, nak pergi duk peluk, nak pergi duk cium anjing. Tidak disuruh oleh agama kita. Yang keempat, saya secara peribadi, saya rasa tak perlu kempen seumpama itu. Yang kelima, dengan ini saya mencadangkan kepada jemaah Masjid Al-Muttaqin, kita tutup topik touch a dog ini. Saya mencadangkan supaya tajuk ni tutup. Kita banyak benda lain nak bincang. Dan yang keenam, kita gantikan duk bercakap pasal anjing tak habis-habis berapa hari dah ni dengan zikir kepada Allah. Kerana berzikir itu kita dibanggakan oleh Allah di depan malaikat dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, muka surat 30. Muka surat 30. Bab ma jaa fil mutahajiraini. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan dua orang yang tidak bertegur sapa. Tajuk malam ni apa dia? Dua orang, sama ada adik-beradik ke, kawan baik ke, jiran sebelah rumah ke apakah, dengan kerana ada satu benda jadi, tak bertegur, tak bercakap. Ini tajuk malam ini. Ketahuilah saudaraku, telah lalu dalam juzuk yang lepas menerangkan beberapa masalah tidak bertegur sapa. Maka di sini didatangkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan ditutup pintu syurga ke atas dua orang yang tidak bertegur sapa itu. Tuan-tuan, kita tak bercakap dengan adik-beradik kita, dengan jiran sebelah rumah kita, dengan kawan tempat kerja kita, kita tak bercakap. Akibat dia apa dia? Pintu syurga ditutup. Kita tak boleh masuk. Sehinggalah berdamai kedua orang yang tidak bercakap itu. Pintu tak buka selagi mana kita ada krisis dengan orang-orang ni. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita krisis dengan mak kita? Masya Allah. Kalau krisis dengan abang, kalau krisis dengan kakak, kalau krisis dengan adik, kalau krisis dengan jiran, kalau krisis dengan kawan pun pintu syurga tak buka. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau kita krisis dengan mak? Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat kita orang macam ni? Ada. Kadang-kadang sedih ni apa dia? Dia orang mengaji. Dia orang mengaji. Dia jemaah masjid. Dia orang ada ilmu. Allah uji dia. Tapi jadi masalah dengan mak. Manusia satu-satunya dalam dunia. Isteri boleh ada dua, boleh ada tiga, boleh. Mak tuan-tuan, satu tu je. Tiba-tiba mak seorang tu dia pergi krisis. Jaga tuan-tuan.
Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'a illa al muhtajiraini yuqalu ruddu hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu syurga pada tiap hari Isnin dan hari Khamis. Tuan-tuan putih, dia tulis hari Jumaat gitu. Hari Khamis. Pintu syurga ni Tuhan buka seminggu dua kali. Isnin, Khamis. Pasal itu hari Isnin, Khamis disunatkan kita puasa. Dia ada banyak sebab. Isnin, Khamis ni ada banyak istimewa dia. Jadi kalau boleh sempena hari istimewa, puasa. Seperti mana kita dianjurkan, tuan-tuan, sunnah Nabi. Apa dia? Ni nak mai Muharram ni apa dia? Bukan doa akhir tahun dengan awal tahun. Nak mai Muharram ni yang disuruh oleh agama ni apa dia? Puasa Ashura. Nak cantik, Tasu'a dan Ashura. 9 dan 10 Muharram. Itu sunnah. Kadang-kadang kita salah fokus. Hak sunnah tu kita tak gelut, kita pergi buat benda hak tak disuruh oleh agama. Fokus yang sunnah ni pasal apa? Pasal ini disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak doa penutup tahun dengan awal tahun salah tak salah? Tak salah. Tapi jangan kata ke orang ni Nabi buat. Tak boleh. Mendakwa benda yang Nabi tak buat sebagai Nabi buat itu tak boleh. Tapi nak baca doa tu boleh tak boleh? Boleh. Baca doa tak salah. Pepetih tahun tu aja. Kadang-kadang kita tak tahu, kita duk ingat kita ni Nabi buat. Dah, Nabi tak buat. Kalau Nabi buat ada dalam hadis. Habis tu ustaz tak boleh baca? Boleh nak baca. Cuma jangan kata Nabi buat. Tang tu aja nak pepetih dia. Hak Nabi buat ni apa dia? Puasa Ashura. Yang tu Nabi buat. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Madinah duk puasa 10 Muharram. Nabi tanya Yahudi yang duk, Yahudi puasa 10 Muharram, puasa Ashura. Nabi tanya ni hampa puasa pasal apa? 10 Muharram ni. Oi, depa kata ni 10 Muharram ini hari bagus. Hari Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada kenaligan dengan Firaun. Nabi Musa selamat, lepas pergi balik sana dan Allah tangkup laut. Mati Firaun dengan bala tentera dia. Kami puasa hari ini. Pasal apa? Sebagai tanda syukur kami, Nabi Allah Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah daripada kenaligan dengan Firaun. Nabi Muhammad bila dengar macam tu, Nabi kata apa? Kami lebih berhak puasa kerana Musa itu Nabi kami. Ni puasa 9 ni kok mana pula? Nabi tak dan buat. Tapi Nabi kata, bila orang main habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana dengan puasa 10 Muharram ini? Yahudi puasa juga. Takkah kita kalau buat sama dengan Yahudi? Nabi kata apa? Nabi kata kalau macam tu, puasa Tasu'a dan Ashura. Puasa 9 dengan 10, supaya tak serupa macam Yahudi. Nabi kata, kalau umur aku panjang, next year aku akan puasa 9 dengan 10. Ternyata umur Nabi tidak panjang. Nabi tak dan nak buat puasa 9 dan 10 itu. Tapi dia jadi sunnah dah? Sunnah. Pasal Nabi kata, kalau aku panjang umur, next year aku akan puasa 9 dan 10 Muharram.